Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fatkur Razak bin Sokipul Hadi dan hari ini saya ingin menjelaskan tentang apa yang kita tahu tentang sepak takraw. Dan ada 5 soalan yang perlu saya jawab untuk dalam penjelasan ini. Tu yang pertama ialah mengenai sejarah sepak takraw di Malaysia. Jadi apa yang saya tahu, apa yang saya baca di dalam modul pengurusan sepak takraw sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, dia bercerita tentang sepak takraw ini dahulunya ialah sepak raga. Sepak raga ialah permainan sekumpulan pemuda yang dimainkan dalam bulatan dan perlu menimbang bola yang diperbuat daripada belahan rotan itu ditimbang dan ia tidak boleh jatuh ke tanah. Itu adalah sebagai permulaan. Dan sepak takraw ini juga adalah bukan permainan zaman sekarang, tapi ia memang sudah dimainkan sejak dari zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Ada kisahnya iaitu Raja Muhammad pernah terjatuh tanjaknya akibat terkena sepak tendangan bola raga dari Tun Besar. Jadi itu menjelaskan bahawa memang permainan sepak takraw yang kita mainkan hari ini adalah permainan yang memang lama sudah dimainkan oleh rakyat Melayu dari zaman dahulu lagi. Jadi permainan sepak takraw yang kita lihat hari ini adalah adaptasi daripada dua sukan, iaitu sukan sepak raga dan juga sukan badminton. Itu adalah adaptasi daripada kedua-dua itu menjadikan permainan sepak takraw ini diformalkan menjadi 3 permainan yang sekarang kita lihat, iaitu bermain dalam gelanggang, perlu ada net dan bermain mengikut bentuk masing-masing. Itu je. Jadi ianya perbincangan itu telah lama dibuat dari zaman awal 1940 sehingga 15 April 1960 baru ia ditetapkan secara tetap-tetapnya dan disusun dengan format bertulis mengenai apa sukan yang bentuk sukan yang ada di dalam sepak takraw. Ianya telah dibincangkan, dibersyaratkan dan semuanya berlaku di Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi apa yang kita tengok sukan sepak takraw hari ini adalah sukan lama yang telah melalui beberapa revolusi zaman sehingga sukan sepak takraw itu diformalkan dan kita nikmati sukan itu sehingga ke hari ini. Jadi jelas bahawa sukan sepak takraw ini adalah sukan warisan negara yang perlu kita jaga sehingga generasi berikutnya. Okay, yang kedua ialah bentuk pertandingan yang ada dalam sepak takraw. Ada yang saya faham ada 2, iaitu regu dan kumpulan. Jadi dalam kumpulan ni ada memerlukan 5 orang kebiasaannya, iaitu 2 simpanan dan 3 dalam kod. Manakala regu adalah 4 orang, 2 dalam kod dan 2 sebagai simpanan. Jadi itu sajalah yang kalau bercerita mengenai bentuk pertandingan. Dan yang ketiga ialah rangkuman kemahiran yang ada dalam sepak takraw. Seperti yang kita faham, yang telah kita pelajari dalam kelas sepak takraw, kita sebagai pemain sepak takraw perlu menguasai ilmu menimbang bola. Jadi menimbang bola ni ada 4, iaitu sepak sila, sepak hujung kaki, sepak memeha dan menanduk. 4 asas ini perlu dikuasai secara umum oleh semua pemain yang ada dalam sepak takraw. Tapi untuk khusus dalam sepak takraw dia ada bidang-bidang lain, iaitu bidang tekong, bidang feeder apit kiri dan bidang killer apit kanan. Di dalam bidang tekong dia perlu menguasai ilmu servis. Yang selalu digelar servis kuda, servis silang, servis bola lambung, itu adalah ilmu servis yang perlu dikuasai oleh tekong. Dan yang kedua adalah apit kanan killer, iaitu servis membuat rejaman, servis lipatan gunting, lipatan gulung. Itu semua adalah penguasaan yang perlu dikuasai oleh seorang killer. Dan teknik melambungkan bola kepada tekong, itu juga adalah penguasaan yang perlu mereka kuasai. Dan yang ketiga adalah apit kiri, iaitu feeder. Apit kiri ini secara umumnya ia digelar sebagai playmaker.
maestro di dalam permainan sepak takraw, kerana dia perlu menguasai ilmu memetik bola. Apabila bola sampai, dia perlu petik. Itu dia juga perlu menyediakan bola yang cantik kepada killer untuk membuat rejaman. Itu juga tugas feeder. Jadi kebiasaannya feeder ini adalah kapten. Itu adalah kebiasaannya. Jadi itulah mengenai dengan rangkuman kemahiran yang perlu ada dalam sepak takraw. Itu timbang bola secara asasnya, secara umumnya dan khususnya adalah di bidang masing-masing. Dan yang ketiga, yang keempat adalah pendapat dan pandangan peribadi berkaitan sukan sepak takraw di UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jadi menurut pendapat saya, sukan ini lebih perlu untuk diketengahkan dengan lebih baik, kerana seperti yang kita faham bahawa sukan yang paling popular ialah sukan bola sepak. Memang semua pelajar suka bermain bola sepak. Dan kita juga tidak boleh melupakan bahawa sukan sepak takraw juga ada peminat-peminatnya juga. Kalau kita lalu di petang-petang di kolej Zakbar dan juga kolej Ungku Umar, di kolej dan di semua kolej memang ada juga sebilangan pelajar yang bermain sepak takraw. Itu perlu kita jaga. Tapi komuniti sepak takraw ini tidak sebegitu kuat berbanding dengan komuniti futsal, badminton dan lain-lain, kerana mungkin kemahiran yang ada dalam sepak takraw dalam diri pelajar UPSI itu tidak begitu ramai. Jadi memang apabila suruh dipilih, mereka mungkin tidak ke arah sepak takraw mungkin. Jadi sebab itulah kita perlu melaksanakan program pengkhususan khusus dalam kursus sepak takraw, supaya sukan warisan ini, kita sebagai guru juga perlu tahu bahawa ini adalah sukan warisan, sukan yang perlu dibanggakan oleh kita, untuk kita ajarkan kepada murid bahawa sepak takraw ini adalah sukan peninggalan, sukan khazanah warisan negara Malaysia yang perlu dibanggakan. Jadi sukan sepak takraw perlu lebih diketengahkan, perlu lebih dikhususkan dan lebih dijaga di dalam pengurusan sukan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Itu pendapat saya dan pandangan peribadi saya. Cadangan yang saya ingin lontarkan ialah kita boleh lebih banyak menganjurkan pertandingan-pertandingan sepak takraw dan juga bengkel sepak takraw, penyediaan sijil, kursus sepak takraw juga. Itu amat membantu untuk menggalakkan, menarik minat pelajar-pelajar UPSI untuk lebih dekat dengan sepak takraw. Dan yang kelima ialah rangkuman pertandingan yang popular dalam sukan sepak takraw. Jadi yang kita faham, sukan sepak takraw secara formalnya memang bermain di dalam gelanggang, ada net, itu daripada dan ditulis dan digubal secara khusus, secara bertulis pada tahun 15 April 1960 di Kuala Lumpur itu. Dan antara sukan yang popular, antara pertandingan yang popular, kita lihat sukan C, ada sukan sepak takraw. Dan di TV juga, di Astro Harina, di sukan-sukan di TV-TV persukanan juga ada sepak takraw league, dan juga ada sukan yang khususnya Raja Thailand, dan juga sukan-sukan yang menjadi yang dianjurkan oleh beberapa komuniti atau beberapa NGO terbesar juga menganjurkan sukan sepak takraw yang pialanya juga boleh dikatakan berprestij. Itu adalah rangkuman pertandingan yang popular lah kan. Sukan C, sukan Olimpik juga, sukan berkaitan dengan sukan sepak takraw Raja Thailand dan juga sepak takraw league. Dan di peringkat sekolah juga kita ada sepak takraw, peringkat sekolah, peringkat daerah, peringkat negeri juga ada sepak takraw. Jadi
Ini adalah sedikit kenangan saya yang pernah pernah berada di semifinal peringkat daerah, juga terpilih untuk pergi ke peringkat negeri. Ini adalah satu kenangan saya, kebanggaan yang pernah saya ada dalam sukan sepak takraw ini, dan ini akan menjadi cerita untuk saya ceritakan kepada generasi akan datang, generasi saya untuk akan datang. Jadi memang secara jelasnya sukan sepak takraw ini adalah sukan yang perlu kita jaga, yang perlu kita hargai, perlu kita wariskan supaya sukan sepak takraw ini akan menjadi sukan yang tidak hanya dimainkan oleh orang tua, malahan anak-anak muda juga tertarik untuk menelusuri dengan lebih dalam mengenai sukan sepak takraw. Jadi itu saja pendapat daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.